Tuan-tuan, pada tahun 2000 saya mengenali seorang insan yang bernama Azhar Idrus. Saya ceramah di Kuala Terengganu, Surau Ladang. Baru ni saya pergi Terengganu pun jumpa dengan dia. Dah lama dah tak jumpa. Malam tu saya berceramah di Surau Ladang, surau kampung dia. Dia jadi pengurusi, cakap 3 minit je. Saya 1 jam setengah macam malam ni lah. Saya pun kata 1 jam setengah. Kan? Tengok dulu lah. Kalau ada mood, okey lah. Tak ada mood, minta maaf. Ada makan tak? Itu penting juga. Jihad juga. Makan juga. Jihad sampai tak makan, matilah aku. Dah lah datang jauh ni. Datang awal buat tu. Saya datang, saya full tak datang lagi. Saya memang dari segi masa saya jaga tuan-tuan. Kan? Jadi habis ceramah ramai, memang ramai. Memang surau tu kuliah bulanan dia, tapi dia ganti bagi saya, bagi laluan. Pergi makan rumah Ustaz Zaidrus. Dia muda lagi, baru 54, 55 macam tu kot. Saya tanya umur dia, baru ni dia tak nak jawab, dia tak mau beritahu. Dia terrahsia. Makan malam tu, ketika makan tu saya tanya dia. Cakap anak hantar lah, kita Arab kan. Entah buat kerja apa. Dia kata, Ana macam ustaz lah. Oh, ustaz. Ingatkah baru nak start? Saya tanya dia, kenapa entah tak keluar macam saya? Saya menjelajah daripada utara sampai ke selatan. Tahu dia kata apa? Saya orang tak kenal. Saya doa kat dia, tuan-tuan. Ustaz, pada satu hari nanti insya-Allah ustaz akan dikenali dan terkenal. Tengok hari ni dia punya terkenal lebih pada aku pula dah. Tersilap dia doa kat dia macam tu. Jangan beritahu dia. Ni ayat saya baca. Allah yang memuliakan seseorang bukan sekadar bagi kuasa memerintah, cabut balik, tapi memulia dan menghina seseorang. Kerja dia. Biyadikal khair. Khair di sini, tangan ialah kuasa. Dan Allah di atas segala sesuatu maha berkuasa. Jangan lawan Tuhan. Jangan lawan Allah. Dia pencipta kita, pencipta alam. Dia cerita gitu. Jadi tak boleh dipaksa. Ayat yang selalu kita baca, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Mereka ni musyrikin Mekah, mengikut sebahagian tafsir, mereka mengajak Nabi tukar-tukar agama. Tahun ni kami masuk agamamu, tahun depan kamu masuk agama kami. Turun ayat tu, tak ada tukar-tukar agama, kongsi-kongsi agama tak boleh. Kongsi raya boleh. Kan? Kongsi agama tak boleh. Kamu ikut agama kamu, aku ikut agamaku. Mana? Jelas. Baik. Kadang-kadang timbul persoalan. Kalaulah Malaysia ditakdirkan pada suatu hari nanti dengan kehendak pertolongan Allah, menjadi sebuah negara Islam. Bagaimana keadaan negara ketika itu orang bukan Islam? Manyam. Adakah dia masih bebas untuk menyembah berhala? Banyak orang tanya. Kita jawab dengan Quran. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 108. Kita rojak kitab tafsir Profesor Mamuinu, muka surat 195. Tuhan dah ajar lama dah tentang toleransi keagamaan. Religious tolerance. Bukanlah saya nak tunjuk saya pandai bahasa Inggeris. Memang saya sekolah Inggeris pun. Toleransi keagamaan. Cuma cita-cita saya belum dimakbulkan Allah. Saya nak pergi berceramah pula pada orang bukan Islam lah, dalam bahasa Inggeris. Inggeris saya nak kata baik sangat tak lah. Tapi masa saya ambil periksa dulu, dapat kepujian. Kepujian tu baik tak? Baik lah tu. Written as well as spoken English, you know. Saya cuba berbahasa Inggeris ikut grammar. Tulis, Alhamdulillah. Saya tahu mana-mana yang nak tambah tak. Tapi kadang-kadang cakap orang tak pandai. Dia pandai menulis, tak pandai bercakap. Saya latih cakap pun bagi biar grammar tu betul. Nahu, sorof dia betul. Cakap Arab pun insya-Allah boleh.
Kan? Tapi kalau cakap banyak-banyak Arab, takut Arab tak faham. Jadi cakap sikit-sikit sudah. Kadang-kadang Pak Arab tanya, hal tatakalam Arabi? Naam. Walakin Holijdan. Oh, dia pun, oi, boleh tahannya. Faham tak ni? Ha? Oi, ngaji Arab. Okey lah tu. Tuan-tuan. Nah. Jadi itu ayat dia, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Ini ajaran kita dah lama dah. Islam ajar, dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Nanti mereka pula akan menghina Allah. Ini ayat tentang toleransi keagamaan. Jadi makna hidup kita harmoni. Maniam nak sembah berhala boleh. Kan? Kristian nak masuk gereja, sembahlah Tuhan punya pasal. Kalaulah pula mereka sudi membayar jizyah. Jizyah, cukai kepala. Apa keistimewaan? Kita jawab dengan surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 29, muka surat 433, Rumi, kitab pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Allah berfirman, hatta yu'tul jizyah, sehingga mereka membayar jizyah, cukai kepala. Orang bukan Islam yang bayar cukai kepala dinamakan kafir zimmi. Kelebihan kafir zimmi dalam ayat ini yang ditafsirkan dalam kitab pimpinan Ar-Rahman, nyawa dan harta mereka di bawah pelindungan kerajaan Islam. Kalau kita orang Islam buat zalim kat dia, pergi rampas harta dia, kan? Katalah Maniam, dia pun bersedih hati. Dia semayang hajat. Dia orang pun semayang juga. Pergi di kuil. Doa dia macam ni bunyi. Yin nama. Yin gepa. Yin gepo ringgit. Yin nada. Melayu kacera. Mati dia sebut Melayu kacera. Mati kita. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, hadis Muslim. Ittaqu da'watal mazlum. Walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijabun. Islam tak buat zalim, tuan-tuan. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi walaupun dia bukan Islam. Sebahagian ulama menyatakan hadis Muslim ini dikaitkan dengan kafir zimmi yang bayar jizyah, cukai kepala. Kenapa? Karena di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Jadi Islam baik tak, Tuan Imam? Islam buat zalim kat orang tak? Kita belum praktis lagi. Kita belum amal lagi. Macam mana kita nak buat andaian? Begitu, buat dulu. Mereka tak boleh dipaksa. Kan? Tadi ayat Quran dan ada hadis yang menyokong. Sekiranya kita menzalimkan mereka, kalau mereka berdoa pada Allah, mustajab doa. Baik, itu mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dengar pula undang-undang dunia. Ni nak jadi lawyer pula ni. Dengar baik-baik ni. Undang-undang yang termaktub dalam negara kita yang disebut The Federal Constitution. Lembagaan persekutuan. Kita dengar elok-elok, tuan-tuan. Kedudukan agama Islam dan agama yang bukan Islam. Dalam perlembagaan persekutuan, ini tak payah tulis lah, Muslimat nak tulis. Bukan nak jadi lawyer pun, saya tak apalah. 3/1. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dengar tu? Muslimat faham tak ni? Maknanya di Malaysia ni, orang Islam boleh amal ajaran dia, orang bukan Islam dibenarkan mengamalkan ajaran dia. Adil atau tidak? Adil. Tadi kita baca Quran, kita baca hadis. Nampak tak, tuan-tuan? Bukan Islam ikut perlembagaan persekutuan. Islam terlebih dahulu mengajar soal keharmonian hidup, saling hormat menghormati. Nampak tak? Jangan usik agama orang. Boleh?